Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ini kita berjumpa lagi untuk topik yang seterusnya iaitu 6.2 sel kimia. Okey, untuk kali ini cikgu gunakan terus modul sains bab 6 yang kamu memang dah ada. Topik 6.1 hari tu kamu dah buat rujuk buku teks. Okey, topik 6.2 ni kamu boleh refer daripada penerangan cikgu ni terus. Okey. Kita tengok terus apa itu sel kimia. Sebab sebelum ni kita dah belajar tentang sel elektrolitik. Okey. Cikgu nak imbas sedikit balik berkenaan dengan topik sebelum ni. Sel elektrokimia adalah bidang kajian yang mengkaji fenomena elektrik dan fenomena kimia. Okey. Okey. Dan ada dua jenis sel di dalam bidang bidang kajian ni. Maksudnya kita buat kajian tentang bidang ni, kita gunakan dua jenis litar. Okey, litar yang pertama sel elektrolitik dan yang kedua adalah sel kimia. So 6.1 hari tu kita belajar tentang sel elektrolitik. 6.2 kita belajar berkenaan dengan sel kimia. First kali, kamu ingat lagi tak susunan litar untuk sel elektrolitik? So kamu kena ingat yang ni untuk membezakan antara sel kimia dan sel elektrolitik. Sebab nanti kalau soalan tanya, namakan sel yang ditunjukkan di dalam rajah. So, cara yang pertama untuk kamu bezakan adalah dengan melihat kepada susunan litar itu sendiri. Di sini. Okey, kalau sel elektrolitik di sini adalah bateri. Tetapi kalau kata sel kimia kat sini adalah voltmeter. Tengok yang ni pun dah automatik kenal sama ada yang ini adalah sel kimia ataupun sel elektrolitik. Okey, clear? Okay, kemudian kita pergi terus tengok apa yang dimaksudkan dengan sel kimia. Okey. Sel kimia terdiri daripada dua logam berlainan. Okey, kita ambil tengok dengan litar. Okey, kat sini dia gunakan dua logam yang berlainan, magnesium dan kuprum. Tak boleh guna logam yang sama. Okey. Dua logam berlainan yang dicelup ke dalam elektrolit kemudian disambungkan melalui litar luar menggunakan wayar penyambung. Okey. Dia menggunakan dua jenis logam yang berlainan. Okey. Kemudian logam tu dicelup ke dalam elektrolit iaitu larutan ataupun aqueous. Mesti larutan ataupun aqueous. Elektrolit tak boleh dalam bentuk pepejal sebab dia tak boleh mengalirkan elektron. Okey. Dan disambungkan kepada litar luar menggunakan wayar penyambung. Okey, ini wayar penyambung. So lengkaplah litar ni. Okey, tapi litar yang lengkap mesti kena betul terminal negatif dan terminal positif dia. Sambungan dia tu kena betul. Kalau kata kamu salah letak, sepatutnya terminal positif tapi kamu letak di terminal negatif, elektrik tidak akan mengalir ataupun terminal tu tak lengkap, elektrik tak boleh terhasil. Okey. So, macam mana nak kenal pasti sama ada logam ni adalah terminal positif ataupun kena letak dekat terminal negatif. Okey, kena sambungkan dekat terminal positif. Okey, kita tengok dekat siri kereaktifan logam. Sebelum ni dalam topik sebelum kita dah belajar dah dan cikgu dah ajak dah macam mana cara nak ingat. Pada yang lupa, kod cikgu sebut perkataan pertama ni kamu boleh ingat. Harap sangat kamu tak lupa sebab benda ni penting sangat dan saya harap lepas ni tak lupa terus sampailah SPM. Sebab kalau kamu lupa lagi topik yang tingkatan 5 atau topik tingkatan 4, apatah lagi. Banyak benda lagi kamu nak kena ulang dan ingat. Okey. So, siri kereaktifan logam. Logam atas kalium. Kalau nak kahwin, ingat tak? Mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi. Amin. Kalau tak ingat, ingatkan balik. Pasti kamu mudah untuk jawab dalam peperiksaan nanti. Okey? So, kalau daripada siri kereaktifan logam ni,
logam yang berada di atas lebih cenderung untuk dermakan elektron. Atas dermakan elektron. Yang bawah lebih cenderung untuk terima elektron. Terima elektron. Okey, ataupun kita panggil ke atas ni lebih elektropositif. Lebih elektropositif. Kat bawah lebih elektronegatif. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, magnesium berada di atas. Kuprum berada di bawah. Jadi, magnesium lebih elektropositif, lebih cenderung untuk mendermakan elektron, maka dia adalah terminal negatif. Okey. Dan kuprum adalah terminal positif sebab dia cenderung untuk terima elektron. Okey. Okey, mari kita tengok macam mana sel elektrokimia ni berfungsi. Kita ambil contoh yang diberikan dalam buku teks. Okey, dia gunakan magnesium dan dia gunakan logam kuprum. So kita dah tahu magnesium kena pasang pada terminal negatif, kuprum kena pasang pada terminal positif dan kemudian celupkan ke dalam larutan ataupun elektrolit. Okey. Okey, kita tengok. Yang pertama, magnesium yang mendermakan elektron membentuk ion positif. Bila dia dermakan elektron, dia akan jadi ion. Dia akan jadi ion. Dan larut ke dalam elektrolit. Okey, dia akan jadi ion dan dia akan larut ke dalam elektrolit. Okey. Kemudian magnesium pula dia bertindak sebagai terminal negatif. Bila bertindak sebagai terminal negatif, elektron akan dibebaskan ataupun dia akan dermakan elektron. Elektron yang didermakan tu akan mengalir melalui wayar penyambung daripada pergi ke terminal positif. Mengalir melalui litar luar daripada magnesium ke kuprum. Okey, yang bertindak sebagai terminal positif. Okey, next. Bila dia bergerak melalui litar luar, dia pergi ke terminal positif, dia dermakan kepada kuprum. Kuprum terima dan kuprum akan bertukar menjadi pepejal. Okey, dia akan bertukar menjadi pepejal. Okey, dia bertukar menjadi pepejal dan terenap. Terenap di sini. Okey, terenap pada jalur kuprum. Okay. Kita tengok. Sebab tu kita nampak kat sini macam banyak kan. Macam dengan timbul kan. Inilah proses saduran. Kita gunakan sel kimia. Okey, nak sadurkan sudu dari sudu logam menjadi sudu emas, kita gunakan sel kimia. Kita letak emas sebelah kiri, sebelah kanan ni sudu logam. So emas ni terminal negatif, sudu logam tu terminal positif, dia akan main salut dekat sini. Okey. Okey. So tenaga apa yang dihasilkan daripada proses ni? Yang tu kamu kena tahu. Kalau sel elektrolitik, tenaga kimia bertukar menjadi tenaga elektrik. Okey. Tenaga elektrik bertukar menjadi tenaga kimia. Tapi sel kimia, sebab ni kita gunakan bahan kimia, logam magnesium, logam kuprum contoh. Okey, dan kemudian ada pergerakan elektron dalam terminal. Dalam litar, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadinya bahan kimia, tenaga kimia akan bertukar menjadi tenaga elektrik. Okey, perubahan tenaga yang berlaku. Tenaga elektrik. Okey, comel tulisan cikgu. Okey, boleh faham tak? Okey, itu saja untuk topik sel kimia. Kamu boleh test untuk buat soalan pengukuhan.